Step ketiga 3 angka, step keempat 4 angka. Makna kata untuk step yang keempat ni, fokus kita adalah untuk mencapai 4 angka pertama, 1,000 pertama. Okay, so bagaimana nak capai 1,000 yang pertama? Dan kenapa penting kita nak sasarkan untuk capai 1,000 ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing, check mic 1 2 3. Selamat pagi kepada rakan-rakan yang baru saja masuk dalam live. Saya kongsikan dengan kalian semua persembahan dari Angsa yang dah join dengan live kita untuk pagi ni. Untuk like kita punya sesi ni naik menjadi 1,000 like yang pertama. Dah sampai 1,000 like, maka kita boleh mulakan perbincangan kita. Kita punya mungkin perbahasan dan juga perkongsian sikit sebanyak untuk sesi pada pagi ni. Sambil-sambil korang tengah drive kereta nak pergi ke kerja tu, insyaAllah boleh lah dengar sikit. So ada kebaikan, insyaAllah ada kesempatan, boleh ambil dan boleh terus gunakan dalam kehidupan masing-masing. Ilmu-ilmu ataupun perkongsian yang kita akan sampaikan. Okay, so sekali lagi saya nak say hi juga kepada rakan-rakan yang baru masuk. So tanpa membuang masa, jom kita mulakan perbincangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. So alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia, inayah, hidayahnya, dengan takdir, dengan segala izin, dengan segala kebesaran Allah Ta'ala tadi, menjadikan kita semua dapat berkumpul dekat dalam live untuk pagi ni. Alhamdulillah. So korang 100 orang ni like dan juga ucapkanlah syukur masing-masing sebab berjumpa dengan sesi yang mungkin kita boleh berkongsi ilmu. So itu yang pertama. Dan pagi ni pagi Jumaat juga banyak perkara-perkara sunat yang kita boleh buat. Siapa yang dah mungkin pergi kerja, nak mandi sunat tadi dah tak sempat dah. So boleh lah dengar-dengar surah Al-Kahfi ke dekat pejabat kejap lagi sambil-sambil tu. Kalau baca lagi bagus, 10 ayat pertama dan juga 10 ayat terakhir. Dan tak apa, untuk live ni pun kita nak selitkan jugalah perkara-perkara kebaikan supaya tidaklah menjadi live semata-mata, insyaAllah. Okay, so Hafiz Ayub pun dah tulis dekat sini, salam tuan dan bangsa Namangka. So alang-alang ada seorang bagi salam dekat sini, boleh tak yang lain pun sama-sama kongsikan, komen tulis salam dari tempat masing-masing. Ini yang boleh pegang phone lah. Yang tengah drive tak payahlah. Yang naik motor pun tak payah juga. So yang mana yang tengah drive tu, kalau ada rezeki tengah berhenti dekat lampu merah, kau double tap je. Okay, so 50 orang teruskan like, double tap. Kita naikkan menjadi 2,500 like yang pertama. InsyaAllah live kita akan fokus bercerita tentang 6 angka. Bagaimana kalian boleh jadi bangsa 6 angka. Kita fokuskan nak capai 100,000 yang pertama. Boleh? Fokus kita macam biasa tak lari. Kita nak menjadi bangsa 6 angka, nak capai 100,000 yang pertama. So macam mana nak ada 100,000 ni dan bila nak ada 100,000, itulah antara perbincangannya. So untuk membantu kalian semua nak meringkaskan kita punya perjalanan, saya ada nukilkan ataupun saya ada formulate kan. Kita pun nak buat formula juga. Apa, ingat orang politik je boleh buat formula. So kita buat 6 tangga, 6 langkah untuk kalian semua nak jadi bangsa 6 angka. Langkah ke-6 adalah 6 angka. Langkah ke-6 adalah step di mana kita nak menuju ke 100,000 yang pertama dari 10,000 yang pertama. Okay, so langkah dia, setiap satu langkah ni kita ambil satu angka. Langkah pertama, satu angka pun dah boleh buat. Langkah kedua, 2 angka pun dah boleh buat. Langkah ketiga, 3 angka pun dah boleh buat. Langkah keempat, fokus kita nak capai 4 angka yang pertama. Langkah kelima, nak capai 5 angka yang pertama, 10,000 yang pertama. Dan langkah yang keenam, nak capai 100,000 yang pertama. So makna kata dengan 6 langkah, 6 tangga menuju 6 angka ni, 6 langkah nak capai 100,000 yang pertama. Dari adik-adik kita, anak-anak kita dekat sekolah rendah, all the way sampai kita yang dah bekerja ni, semua orang boleh buat. So bagaimana cara dia? Don't worry, kejap lagi saya akan cerita. Takkan semua benda nak bagi semua sekarang, betul tak? Kenalah step by step. Nama dia pun 6 langkah, 6 tangga. So satu persatu kita akan bincangkan, kita akan ulas. Mungkin tak semualah 6 kita akan bincangkan pada hari ini. So kalian juga mana yang mungkin tak ada kesempatan nak dengar sepenuhnya live kita hari ini, boleh pergi dekat YouTube channel Financial Gori pun ada dikongsikan juga. Dan kalau yang nak baca buku, tak ada nak mendengar live ni, dia jenis suka mendengar benda lain, kalau boleh kita dengar benda yang baik lah. Bawa kereta jam-jam tu tak payahlah dengar lagu-lagu ni. Serabut dengar lagu ni.
Kau dengarlah ceramah ke kan, dengar live ni ke, insyaAllah paling tidak sejam 2 jam kita sangkut dalam jam tu adalah penambahan ilmu dekat situ, insyaAllah. Okay. So siapa yang berminat untuk baca tentang step by step nak menjadi bangsa 6 angka, buku 6 angka ni ada tersedia untuk kalian semua dan sempena dengan hari gaji masing-masing ni. Korang dah tiap-tiap bulan spend duit gaji tak tahu pergi ke mana. Makan sukia, lepas sukia, lepas sukia kan. Lepas habis sukia, yau-yau pula. Makan je kerja tadi. So, apa salah kiranya? Kali ni, RM60 yang korang dapat gaji tadi, gaji beribu-ribu. Ambil RM60 buat beli buku. Baca dan insyaAllah RM60 ni boleh jadi 6 angka satu hari nanti. Okay? So, itu semua kalian boleh baca dalam buku 6 angka nanti. Saya ada dekat tangan saya. Ni. Ini buku yang pertama, 6 angka menjelang 25, 100,000 Alhamdulillah pada usia 25 tahun. Dan yang ni 6 angka yang kedua, 6 angka menjelang Disember. So nanti boleh baca yang pertama dulu, kemudian sambung baca yang kedua. InsyaAllah ini untuk kalian semua. Untuk anak-anak, untuk adik-adik, bukunya kita dah hantar manuskrip. So insyaAllah lah dalam, hopefully lah by Disember nanti siap. Kalau tak siap mungkin sebelum Pesta Buku KL lah kot. Pesta Buku KL insyaAllah bulan 5 nanti insyaAllah. Okay? So hari ni saya nak kongsi satu step dulu. Satu langkah dulu Dalam banyak-banyak tadi saya kongsi step yang langkah keberapa yang korang nak? Tanya orang payah juga Okeylah, kita kongsi step yang keempat boleh? Kongsi step yang keempat. Sebab saya percaya yang tengah tonton live sekarang ni banyaknya orang yang bekerja. Pagi-pagi ni budak sekolah dah masuk sekolah dah kan. So saya percaya yang sedang menonton sekarang ni step yang dah bekerja. So kita fokus pada step yang keempat. Okay? Ingat, setiap satu step melambangkan satu angka. So, step pertama adalah satu angka. Satu angka dah boleh buat untuk step pertama. Step kedua, 2 angka. Step ketiga, 3 angka. Step keempat, 4 angka. Maknanya kata untuk step yang keempat ni, fokus kita adalah untuk mencapai 4 angka pertama, 1,000 pertama. Okay? So, bagaimana nak capai 1,000 yang pertama? Dan kenapa penting kita nak sasarkan untuk capai 1,000 ni? Sebelum nak pergi ke 1,000 ni, boleh tak kita pergi 1,000 like lagi? Sebab aku tengok view tinggi tapi like dia macam biasa je tadi kan. So 50 orang kawan-kawan boleh tak sama-sama bantu untuk like, double tap insyaAllah. Seorang bantu like 25 kali, kita boleh sasarkan capai ke 4,000 like yang pertama. Nak cerita 4 angka takkan tak ada 4,000 like. Okay? So teruskan like, double tap. Thank you kepada Rida Afiq dekat sini. Berkongsi bunga ros dekat situ. Alhamdulillah terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala balas kebaikan atas perkongsian rezeki yang telah disampaikan. Okay? So 4 angka step yang keempat. So step pertama, okeylah saya bagi hint je lah sikit Step pertama kita akan bermula dengan mencatat perbelanjaan harian kita. Step pertama kita akan start dengan catat belanja kita hari-hari. Sebab apa? Ini adalah sebahagian daripada data yang kita perlukan untuk menampakkan kepada kita kat mana sebenarnya situasi kewangan kita. So, bila kita cakap tentang mencatat perbelanjaan harian, dia bukan soal apa yang berada dalam kepala. Sekarang ni, ramai dalam kalangan kita yang menguruskan kewangan dengan bermain dalam kepala je. So, dia membayangkan, gaji aku sebulan 3,000, aku bayar kereta 1,000, aku bayar rumah 1,000, okay, aku bayar takaful sikit-sikit. Okay. Aku punya gaji bulan-bulan okay. Tak ada masalah kan. Dia rasa sebab benda tu bermain-main dalam kepala saja. So dia tak ada melibatkan catatan ataupun data sebenar. So contoh macam dekat sini, Reda dia tanya manual atau guna apps untuk catat perbelanjaan kita. Macam Aidil Faik, dia kata dekat sini dia catat menggunakan Microsoft Excel, which is sama. Saya pun catat sebenarnya menggunakan Microsoft Excel. Tapi permulaan saya mencatat perbelanjaan harian adalah atas buku nota. Nanti kalian boleh tengok dalam buku 6 angka menjelang 25. Kalau saya tak salah bab perbelanjaan kot. Yelah cerita pasal belanja bab perbelanjaan kan. Ni. Dalam bab perbelanjaan, masuk ke alam pekerjaan saya dah mula guna Excel 10 tahun lepas. Dan sampai sekarang saya masih lagi gunakan Excel sebenarnya. Saya ada try beberapa apps dan juga adalah apps yang dicadangkan oleh Bank Negara, AKPK, KWSP. Akhirnya kan, yang mana yang paling praktikal, yang paling realistik, itu yang paling penting. Sebab dalam konteks kita nak mencatat perbelanjaan harian ni tadi, dia jangan paling lawa, jangan paling canggih sangat. Ini ada yang ambil apps, dia bayar mahal untuk apps tu. Apps untuk catat belanja pun dia bayar. Dan bila dia catat belanja dia, yang dia bayar apps tu pun dia tak catat. So itu yang jadi masalah. Yang paling penting ada numbers. Itu je. Contoh macam dekat sini, Your Amazing dia kata manual. Saya sebenarnya sangat menyarankan yang baru nak start buat manual. Tulis, pegang,
pegang ni, deria sentuh kita deria sentuh kita ni pegang, tulis. So kita akan melihat, mengingat, menggunakan pergerakan badan kita. Biar ada muscle memory tadi. Sebab tujuan mencatat belanja ni nak bawa pergi ke next step. Okay, tujuan ni nak bawa pergi ke next step. So yang paling penting kita nampak, kalau hari ni aku dah belanja, aku belanja hari ni dalam 30 lah. Semalam tengok-tengok, dalam 50 aku belanja So kita akan sedar subconsciously, tanpa kita akan sedar di bawah para sedar. Kita akan mula perasan yang aku sebenarnya dah mula berbelanja dengan lebih kot. Bila kita guna apps ataupun kita guna macam automate semata-mata, dia hanya sekadar nombor. Dia hanya sekadar angka. Spend, 25, masuk dalam kita punya account. Itu je. Kan, kita spend beli yaw-yaw, RM22 contohnya kan. Tap script, tap card kita, ataupun bayar pakai QR. Kemudian, dia terus masuk dalam kita punya app. Kita tak usahakan pun untuk mencatat benda tu. Dia terus automate tadi. Dan akhirnya kita akan tengok, okey, yaw-yaw, RM22. Kalau kau ambil amount RM22 tu, bawa pergi ke nasi campur, automatik kau akan kata, mahal gila nasi campur RM22. Boleh makan 2 orang. Sebab kita ada kesedaran. Kita tulis kan, kita bayar makan nasi campur kan, kadang-kadang kita bayar QR ataupun kadang-kadang kita bayar cash kan. Kita macam, mahalnya kak, 22. Kedai mewah. So, kita akan ada rasa, dia panggil remorse tu kan. Kita ada rasa macam, betul ke ni? Tapi kalau yaw-yaw macam, okey, boleh IG, boleh post dan sebagainya. So, ni, contoh macam ID kan, dia kata dekat sini, dia suka manual ataupun dia suka guna Excel sebab apa? Nak monitor senang, tak suka catat dalam buku sebab serabut. So, permulaan dulu saya catat dalam buku dulu. Bila dah, itu zaman-zaman belajar lah kan. Dan bila dah masuk kerja, saya pun dah mula pindah ke Excel lah. Sekarang saya pun banyak tulis dekat WhatsApp. Ada WhatsApp group lah untuk diri sendiri. So kita tulis lah apa yang kita belanja setiap hari. Kemudian nanti kita akan pindahkan masuk dalam Excel. So itu yang pertama. Step yang pertama adalah untuk mempunyai data. Okay? Kita punya catatan tadi. Step 2, step 3 hari ni tak cerita. Kenapa nak ada data ni tadi? Setiap RM1 yang kita belanjakan, kita tahu pergi ke mana. Sebab kita nak sasarkan 4 angka yang pertama. Step yang keempat tadi, mempunyai 1,000 yang pertama dalam bentuk simpanan. Ini, okeylah, aku tanya korang lah 1,000 pada korang, besar ke tidak? Besar tak jumlah RM1,000 pada kalian semua? Cuba komen dekat ruangan bawah. Okay. So, cuba komen dekat ruangan bawah pada kalian lah, atas korang. Ni, soalan ni tak ada betul, tak ada salah. Okay? Dia atas masing-masing. So, 1,000 untuk korang, besar atau kecil? Okay. Aidil Faid dia kata 1,000 tu kecil. Rida dia kata biasa sebab sekarang 1,000 macam 100. Hasrul Azami dia kata besar tuan. Kak Yati dia kata kecil. You're amazing dia kata besar. So nampak tak? Perspektif kita semua berbeza dengan RM1,000. Semua orang akan pandang 1,000 ni sangat berbeza. Ni komen yang kalian bagi ni tak ada orang betul, tak ada orang salah. Semua boleh jadi betul, tak ada hal pun. Dia dalam hal perspektif, kalau kau betul tak bermaksud orang lain salah. Okay? Kalau kau betul tak bermaksud orang lain salah. Orang lain pun boleh betul juga. Okay. Contohnya sekarang tengah cuaca tengah siang kan, tengah cerah ni tadi kan. Ada orang rasa panas, ada orang rasa tak panas. So tak ada masalah. Yang penting yang salah kalau dia kata sekarang tengah hujan. Itu fakta, itu salah tadi. So kenapa penting kita letakkan sasaran 1,000? Sebab Aidil Faid berkongsikan satu statistik dekat kita dekat sini. 50% rakyat Malaysia tak ada simpanan 1,000. Itu betul. 50% rakyat Malaysia, keseluruhan 30 juta rakyat Malaysia ni tadi, memang ramai yang tak ada 1,000. Tapi termasuk dengan budak-budak kecil-kecil semua, kita tak payah kira lah kan. Kita ambil yang bekerja, working Malaysian adult, orang dewasa yang bekerja di Malaysia. Orang dewasa yang bekerja di Malaysia, 1,000 dalam simpanan tabung kecemasan pun tak ada. So makna kata, dari 4 orang yang bekerja, 3 orang tak ada 1,000. Sedangkan 1,000 ni, dari step pertama sampai step keempat, kalau kita ikut satu persatu, dalam tempoh 3 tahun, budak sekolah rendah pun boleh dapat 1,000 yang pertama. So ini yang jadi masalah. Sebab bila kita merasakan 1,000 ni, kau kerja gaji 3-4 ribu. Okay? Kerja gaji 3-4 ribu. So bila kita tanya 1,000 ni okey ke tidak? Dia akan rasa, aku tiap-tiap bulan dapat 1,000. So kita mula rasa yang membelanjakan 1,000 tu kecil. Okay? Membelanjakan 1,000 tu sangat kecil. Tapi menyimpan 1,000 sangat susah. Okay? Nak belanja, tak payah kata 1,000 lah. Kau nak belanja 100, sekelip mata boleh habis. Nak belanja 100, benda yang sangat mudah.
Tapi kalau nak simpan 100, dia punya susah habis nak cakap dengan kau. Sebulan pun belum tentu boleh dapat lagi. So itu baru 100. Bayangkan dengan 1000. So yang sedang kita bina sekarang ni adalah disiplin. Kita tak nak cerita pasal senang ke susah. Sebab ini atas kehidupan masing-masing. Ada orang senang, ada orang susah. Okay? Kalau gaji dia, misal katalah gaji dia 10,000 sebulan. Dia boleh simpan 1000, 10% saja. Dalam tempoh seminggu dia boleh simpan 1000. Orang yang bergaji minimum nak simpan 1000 tak bolehlah sebulan. Mungkin kena ambil masa setahun. Tapi tidak kita katakan orang bergaji 10,000 dia akan dapat 1000 dengan cepat. Sebab kalau dia punya habit berbelanja dia tadi, dengan 10,000 yang dia ada, dia belanja 12,000, tetap tak cukup juga. Tapi orang yang bergaji 2,000, 2,500, 3,000, dia ada dia punya disiplin. Simpan walaupun RM50 setiap bulan. Dalam tempoh 2 tahun, insyaAllah dia boleh dapat 1,000 yang pertama. So kita nak bina disiplin kita. Kita nak bina kita punya perseverance ni tadi dalam nak mencapai 6 angka 100,000. So kita tak cerita lagi 100,000 ini. 100,000 yang pertama, ini matlamat kita. Tak cerita lagi 100,000. Baru letakkan sasaran 1,000 yang pertama. Okay. So kita tengok step by step nak dapat 1,000 dalam tempoh berapa tahun. Tapi sebelum tu ada beberapa komen dekat sini. Saya nampak You're Amazing dia kata cantik cuaca hari ni. Alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala bagi. Dan sekarang musim pun agak tengah panas juga. Dalam 2-3 hari ni macam-macam benda lah berlaku. Semalam pun kita tak sempat nak buat live malam tadi. Memang barai betul. Saya pergi ke Sukatani, kemudian pergi ke Penang kejap dan balik. Kemarin pergi ke Taiping, Pulau Sawa dalam kereta aku memang agak chaotic lah 2-3 hari ni sebenarnya. Tapi tak apalah, kita doakan semoga Allah Ta'ala sentiasa melindungi kita insyaAllah. Okay? Habit simpan kena ada betul. Dan Azim Nordin dia kata review CBP. Boleh? Kejap lagi kita akan bincangkan. Kita settlekan topik kita dulu untuk hari ni. Okay? So saya ada Hasrul Arzami juga bersama dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga saya nampak Tuan Angan UO dah masuk dalam live kita ni. Dia bagi salam 100,000 untuk semua rakyat Malaysia. Mantap. So kita nak sambung lagi perbincangan kita dengan membincangkan tentang 1,000 yang pertama. Step yang keempat, langkah yang keempat, tangga 4 angka nak capai 100,000 yang pertama. So sebelum nak proceed lagi dalam perbincangan kita, boleh tak kalau saya nak minta rakan-rakan 27-28 orang kawan-kawan dekat sini bantu untuk like, kita pergi sampai ke 7,500 like, boleh tak? Okay. Dan kalau perasan mula-mula siapa start masuk live mula-mula tadi Sekejap saya tengok balik nama yang masuk live dari awal-awal tadi. Saya nampak ada You're Amazing awal juga masuk live tadi. Kita ada Kak Yati kita ada Hasrul Azami dari tadi. Tadi mula-mula kita start live, nak dapat 1,000 pun susah. Betul? Kemudian dah okey, kita pergi ke 2,500. Kemudian kita pergi ke 4,000 tadi. Kemudian pergi ke 5,000. Sekarang dah sampai 6,000. Perasan tak? Bila semua contribute, dia ada dia punya ni, journey dia. Dia ada dia punya step by step proses. Kita tak terus start live ni, kita minta 10,000 like, tak. Kita start dengan 100, 1,000, 2,000, 4,000, 6,000. Dia satu-satu. Sama juga dengan pengurusan kewangan kita. Nak menjadi bangsa 6 angka, dia bukan terus start dengan 100,000. Betul itu matlamat akhir ke? Start with an end in mind. Orang kata kan? Mulakan dengan penamat sebagai matlamat kita. Okay? Mulakan dengan penamat sebagai matlamat kita. Kalau dalam kehidupan kita, matlamat kita, penamat kita simple. Syurga. Itu je. So, bila kita dah faham apa matlamat akhir kita, sekarang kita fokus apa tindakan harian kita. So, kalau nak masuk syurga, hari-hari simple je lah. Rukun Islam yang wajib tak banyak. Sehari, setiap hari kena solat 5 waktu. Itu je sebenarnya yang setiap hari kena buat. Zakat sebulan sekali. Puasa setahun sekali. Haji seumur hidup sekali. Yang hari-hari kita kena buat sebenarnya adalah solat 5 waktu sehari semalam. Itu je. Yang lain semua lebih kepada sunat lah kan. Tapi sunat ni lah yang akan membantu kita lah untuk pergi kesan yang sebenarnya tadi. Okay? So tak apa. So matlamat kita dah faham. Kita nak pergi ke syurga tadi. Yang hari-hari ni yang kita kena kawal. So dalam konteks nak mencapai 100,000 yang pertama pun sama juga. Matlamat dah ada. Menjadi bangsa 6 angka. Kalau tak boleh nampak lagi matlamat tu, kena baca buku. Dekat dalam buku Bangsa 6 Angka, buku 6 Angka Menjadi 25 dan juga Disember, InsyaAllah itu akan menampakkan kepada kalian semua. Antara sebab kenapa nak kena ada 100,000 yang pertama, pocong tak bertali ni dikongsikan. 100,000 ni dah jadi macam satu kemestian. Nak kata wajib kan? Wajib atas dunia lah. Nak kata wajib kat sana dia dah bukan ibadah lah kan? Wajib atas dunia lah. Sebab dari segi kewangan, kita nak dapat compounding effect. Compounding effect ni benda yang akan bekerja untuk kita. Saya bagi bukti kepada kalian, boleh? Saya bagi bukti kepada kalian. 100,000 yang pertama, aku ambil masa 20 tahun untuk capai.
Dari umur 5 tahun start menyimpan 10 sen, 15 sen, 5 sen. Ikutlah apa yang kita ada, kita simpan. Kemudian masuklah umur dah jam 4, dapatlah berapa yang pertama, 100 yang pertama. Kemudian pergi ke 1000 yang pertama, pergi ke 10,000 yang pertama. Alhamdulillah umur 25 dapat 100,000 yang pertama. 20 tahun punya perjalanan. Nak pergi ke 100,000 yang kedua, saya tak tahu. Tapi saya buat je, saya continue. Kita naik, kita turun, kita pelbagaikan lah kita punya method tadi. Rupa-rupanya nak ambil masa untuk pergi ke 100,000 yang kedua, saya ambil masa 5 tahun. 5 tahun. So kenapa boleh lebih cepat? Antara sebab utama adalah compounding. Saya bagi contoh kiraan matematik dekat sini. Bila dah start kerja, saya usahakan untuk simpan setiap bulan 1,500. Masa tu alhamdulillah lah, komitmen mungkin tak sebesar sekarang. So kita boleh lagi lah ada ruang dekat situ. So simpan sebulan 1,500, sampailah ke 100,000 yang pertama. Sebaik saja dah ada 100,000, cerita pasal compounding tadi bila kita masuk dalam ASB, 100,000 setiap tahun dia bagi 5 ke 6,000 ringgit menerusi dividen. Dalam tempoh 5 tahun, dividen tu akan jadi kurang lebih dalam 30,000. So kau campur 100,000 yang pertama, campur dengan 30,000 dari compounding, dah ada 130,000. Sekarang baki tinggal 70,000 lagi. Nak pergi sampai ke 200,000 lah. So 70,000 bahagi dengan 5. Maknanya kata setahun lebih kurang dalam berapa dekat situ 15 ada? 15 adalah lebih kurang 15,000 setahun. Bersama dengan sebulan 1,250. So kalau saya sambung, proceed, fokus untuk simpan 1,250 setiap bulan selama 5 tahun seterusnya, insyaAllah saya akan dapat kurang lebih dalam 75,000, campur dengan 100,000 yang pertama dan compounding effect, 200,000 tak lari. So dia tak jadi mustahil dekat situ. So ini cerita 200,000, 100,000 yang kedua. Tapi 100,000 yang pertama ni yang paling susah. So sebab itu kita tak cerita pasal nak menjadi jutawan. Kita fokus capai 100,000 yang pertama dahulu. Dan ini bukannya nasib ataupun dia seorang boleh lah. Kita ambil contoh lain juga Contoh dekat sini, pocong tak bertali dia kongsi. Dia kata untuk diri dia sendiri, saya umur 26 baru capai 1,000 tuan. Kira-kira dalam umur 31 dapat 100,000 kedua. InsyaAllah 5 tahun juga. Okay. So nampak tak dia punya pattern tu sebenarnya tak jauh beza. Pattern tu adalah pattern yang munasabah. Yang paling penting, kau jangan tengok 200, 300, 500 juta tu tak payah. Fokus dekat 100,000 yang pertama. Dan dalam hal nak mencapai 100,000 yang pertama, matlamat kita adalah 1,000 yang pertama dulu. 1,000 ni adalah manifestasi disiplin kita. Kalau pengurusan kewangan kita betul, yang bulanan ni tadi, yang gaji tadi, 1,000 kita ada. Dan kalau disiplin dengan 1,000 ni jadi, 100,000 akan capai. So ingat, dia bergantung pada disiplin. Dia kena start dengan disiplin step pertama, masuk ke disiplin step kedua dan seterusnya sampai ke 6 angka. So hari ni kita cerita pasal 4 angka saja. Warren Buffett juga suka compounding. Dia bukan Warren Buffett je suka. Semua orang yang faham pasal matematik, pasal pengurusan kewangan, dia akan suka dengan compounding. Sebab antara orang yang paling tekankan pasal compounding, bukannya orang pasal pengurusan kewangan. Antara yang paling suka dengan compounding adalah Albert Einstein. Dia matematik lah kan. Dia buat kajian matematik dia, fizik dia berkaitan dengan compounding. Dia kata ini adalah keajaiban dunia yang ke-8. 8th wonder of the world. Dan adakah dia sains semata-mata? Adakah dia matematik semata-mata? Adakah dia duniawi barat saja? Tidak. Dalam agama kita pun sebenarnya ada juga menekankan tentang compounding. Dari segi apa? Kalau taklah lebih suka amalan yang sikit tapi berpanjangan. Berbanding dengan yang banyak tapi sekali-sekala. Okay? Kalau kita buat amalan yang dia mungkin sikit, sehari sedekah RM1, setiap pagi subuh pergi masjid sedekah RM1, tapi dia buat hari-hari, amalan tu lebih disukai berbanding dengan sekali datang masjid, bobol 100, setahun tak pergi masjid. Dia datang masjid sekali, dia bobol 100, nampak besar lah betul. Kemudian setahun tak pergi masjid. So kita tengok dari segi matematik. Okay? Dari segi matematik, adakah 100 tak bernilai? Bukan tak bernilai, dia tak konsisten. Kita tengok dari segi matematiknya. RM1 setiap hari selama sepanjang tahun, makna kata setiap hari dia pergi ke masjid dan setiap hari dia bersedekah, dia akan menyumbang RM365. RM365. Kalau dia sekali datang 100 saja, setahun sekali dia datang masjid, pagi sembahyang raya ke dia datang, bagi 100, setahun dia cuma belanja ataupun sedekah 100 je. Okey lah, fine. Dia pergi 2 kali. 2 kali dia pergi masjid. Dia pergi pagi raya puasa, dia pergi pagi raya haji. 2 kali. 100. Berapa dia akan sedekah untuk setahun tu?
Okey, ni bagi matematik sikit kat korang Jumaat pagi ni. Berapa orang yang pergi masjid setahun 2 kali? Pagi sembahyang raya, puasa, pagi sembahyang raya haji. Dan dia sedekah 100 setiap kali dia sembahyang raya. So dalam tempoh setahun, berapa ratus sedekah yang dia akan bagi? So cuba komen, cuba kongsi. Matematik simple saja aku nak test korang ni. Dah aku dia je nak tengok lah korang dengar ke tidak live kita tadi Sambil-sambil tu 25 orang kawan-kawan bantu untuk like sampai ke 10,000 like boleh? Okay. So kita like sikit naik sampai ke 10,000 like yang pertama. So 23-24 orang kawan-kawan sekarang ni dalam live ni. Seorang bantu like lebih kurang dalam 10 kali je insyaAllah. Kita boleh sasarkan untuk pergi sampai ke 10,000 yang pertama. Okay, tak apa. Mungkin korang tengah sibuk, tak boleh nak pegang phone masing-masing. Kalau kita bersedekah setiap pagi RM1 selama setahun, kita akan sedekah sebanyak RM365. RM1 kecil, tak nafi kan? Tapi konsistensi tu yang besar. Sebagai perbandingan, ada seorang kawan lagi, dia pergi setahun 2 kali je pergi semayang. Bukanlah dia tak semayang, mungkin dia pergi masjid 2 kali saja. Dia pergi semayang raya puasa, dia pergi semayang raya haji. 2 kali dia buat, 100, jumlah yang besar. Tapi 2 kali baru dia ni sedekah 200. Okey, fine lah. Dia pergi 3 kali. Dia pergi 3 kali setahun. 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijjah. Okey. Pagi puasa dia pergi, pagi semayang raya dia pergi, pagi semayang raya haji dia pergi. 3 kali setahun. 100 besar. Masih dia akan semua sedekah 300 saja setahun. Berbandingkan orang yang buat sehari RM1. So sebab itu agama kita pun menekankan juga betapa mahal, betapa penting, betapa besarnya konsistensi dalam kita nak mencapai sesuatu kebaikan lah, disiplin tadi. So sama juga dalam pengurusan kewangan sebenarnya. Buat sikit tapi berkekalan, itu yang paling mahal. So kita cakap tentang catat perbelanjaan harian tadi. Kalau you catat setiap hari ambil masa 2 minit je. Setiap hari you ambil masa 2 minit, you dah, kita hidup sehari berapa? 24 jam, 8 jam dah tidur kan. Ambil lah sehari hidup dalam 15-16 jam. Dalam 15-16 jam, kau ambil masa 1.5 minit ke 2 minit je untuk tulis, pagi aku makan apa, tengah hari aku makan apa, petang aku makan apa, oh tadi isi minyak tadi, oh tadi top up phone tadi. Dah habis settle. Tapi konsistensi tu akan membantu kita untuk nampak bagaimana nak capai ke 1,000 yang pertama. So sekarang kita cerita, okay, bagaimana nak dapat 1,000 yang pertama. So tadi dengan catat perbelanjaan harian, matlamat akhir kita adalah paling tidak kita punya cash flow akan jadi manageable lah. Kita punya cash flow akan jadi terurus, akan ada lebihan. Itu dalam step yang ketiga sebenarnya, menguruskan aliran tunai. Katakanlah kita dapat setiap hari RM1. RM1 je. Kira, tolaklah belanja, tolaklah minum teh tarik. Kalau setiap hari minum teh tarik sekali 3 kali minum, pagi, tengah hari, malam. Kau skip lah 1 cawan. Pagi mungkin dengan tengah hari, malam tak payahlah minum benda-benda manis tadi kan. So dapatlah jimat RM1 2 dekat situ. Ambil RM1 masuk dalam tabung. Dengan RM1 setiap hari yang kita simpan, daripada kita punya penjimatan tadi, RM1 setiap hari selama 2 minggu ataupun 10 hari lebih kurang, kita akan dapat 2 angka yang pertama, RM10 yang pertama. Dalam tempoh 3 bulan, 90 ke 100 hari, kita akan dapat 3 angka yang pertama. Dan dalam tempoh 3 tahun, 1000 hari, kita akan dapat 4 angka yang pertama. So tanya balik kepada diri, kalau kau dah kerja 3-4 tahun dan 1000 pun tak ada, maknanya kau tak pernah menyimpan RM1 sehari. RM1 sehari nampak sangat remeh, sangat kecil. Sebab itu saya tak sarankan untuk yang dah bekerja ni RM1 sehari sebenarnya. RM1 sehari ni untuk adik-adik, anak-anak kita pergi sekolah boleh lah. Dia pergi sekolah, kita bagi RM5-6 kan untuk duit belanja. Cakaplah kat dia, RM1 dia simpan masuk dalam tabung. Itu yang saya diajar masa saya kecil dulu. Ada orang pelekeh kan, apa benda cerita masa sekolah rendah nak simpan 10 sen, buat apa? Orang nak dapat RM1,000. Tak, kau tak faham. 10 sen itulah membantu untuk kita bina kita punya tabiat, kita punya habit. 50 sen yang saya dapat masa pergi sekolah, ni tahun 90-an lah. Untuk adik-adik yang mungkin tak boleh nak relate, ni cerita 90-an dulu. Pergi sekolah setiap hari dapat 50 sen. Mak aku pesan, balik rumah 10 sen kena ada. Tidak hari-hari ada. Of course akan ada hari yang culas. Ada hari kita nak beli pemadam, ada hari kita nak beli keropok lebih sikit kan. Tapi itulah kita punya sasaran tadi, nak cuba simpan 10 sen setiap hari. Okay? Dari 50 sen, simpan 10 sen. Saya berusaha untuk belajar, simpan 20% daripada gaji. Daripada pendapatan ketika itu. So hari ni sama juga. Kita nak sasarkan simpan RM1 saja sehari. Supaya dalam tempoh 3 tahun, 1000 hari, boleh dapat 1000 yang pertama. So ini, tuan-tuan perempuan, akak-akak semua, abang-abang semua, boleh ambil dan amalkan dengan anak-anak.
Bagi tahu dekat anak-anak, ambil RM1 setiap hari, masuk dalam tabung. By the time dia habis sekolah, kalau dia sekarang sekolah rendah, habis sekolah rendah, darjah 6. Kalau dia sekolah menengah, habis SPM nanti. Minimum dia akan dapat RM1,000 yang pertama. So kita boleh bantu dia untuk dia masuk ke alam universiti, masuk ke universiti nanti, masuk diploma degree, dia dah belajar untuk ada RM1,000 yang pertama. Okay. So itu yang paling lama lah, RM1,000 yang pertama. Kalau dalam tempoh 3 tahun pun tak ada, memang kau tak ada disiplin lah. Tak payah cerita pasal gaji kecil, kos barang mahal. Itu semua betul dan di luar kawalan. Okay? Ingat 2 perkara yang betul tak menjadikan satu benda lagi salah. Satu perkara ni betul, tak menjadikan yang lain pun salah. Gaji kecil itu betul. Barang naik harga itu betul. Tapi kita punya disiplin tak ada pun betul juga. So gaji kecil dengan harga barang ni benda yang di luar kawalan. Kita fokus apa yang kita boleh kawal. So yang kita boleh kawal, improve pengurusan kewangan peribadi kita tadi. Okay. So cara dia bagaimana? RM1 setiap hari. Okay, ini untuk adik-adik, untuk anak-anak boleh buat. Kalau dapat simpan RM2 setiap hari, RM2 sehari bersama dengan sebulan kurang lebih dalam RM50. RM50 sebulan, setahun dalam RM5,600. 2 tahun minimum kau akan dapat RM1,000 yang pertama. RM2 sehari, secawan teh tarik dah boleh dapat RM1,000 dalam tempoh 2 tahun. Yang jadi masalah adalah kita lihat tak berbaloi aku nak tunggu 2 tahun untuk dapat RM1,000. So kita rasa tak, aku nak dapat RM1,000 cepat. Aku nak hujung bulan ni ada RM1,000. Sebab engkau tak ada kesabaran, tak ada disiplin, sebab tu engkau tak ada. Sebab tu engkau tak dapat RM1,000. Sebab engkau tak mampu nak bersabar dan berdisiplin dalam nak mencapai RM1,000 tersebut. So itu benda yang mahal. Dia bukan matematik ni, bukan numbers semata-mata tau. Dalam nak menguruskan kewangan, kita tak cerita angka, kita tak cerita matematik, kita tak cerita numbers. Pengurusan kewangan is not about science. Terbalik pula Termasuk bahasa Inggeris, bahasa Melayu pula. Financial management is not about science. It's about the art. Okay? Pengurusan kewangan bukanlah sains tetapi seni. Seni apa? Seni menguruskan diri kita. Apa seni yang kau nak guna untuk uruskan diri kau, nak beritahu kat diri kau, aku tak perlukan teh tarik pada malam ini. Teh tarik ni aku skip, aku ambil RM2 ni, aku masuk dalam tabung. Dan aku nak buat benda ni selama 2 tahun untuk dapat RM1,000 yang pertama. So itu seni dia tadi. Kalau seni ni kau tak mampu, tak boleh nak ada, satu, kau tak dapat RM1,000 yang dalam hidup kau. Yang kedua, tanpa seni bersabar dalam hidup, kena scam. Dan kalau bolehlah buatlah buat bacaan ya, kita belajar juga dalam agama dan sebagainya. Kau akan faham, kau akan sedar kunci akhir masuk dalam syurga yang kita boleh kawal. Of course masuk dalam syurga ni dengan redha Allah, dengan izin Allah, semuanya kun fayakun lah pada dia tadi. Tapi yang kita boleh kawal, kita tak masuk syurga dengan banyaknya ibadah kita. Kita tak masuk syurga dengan banyaknya pahala kita. Kita masuk syurga dengan redha dia. Tapi nak dapat redha dia, kita kena banyakkanlah ibadah, kena banyakkanlah pahala. So nak perbanyakkan semua benda ni, kunci dia ada 2. Boleh tengok dalam surah Al-Insan ada ceritakan. 2 kunci untuk masuk syurga, ilmu dan sabar. Itu je. Kau ada RM1,000 kau sedekah, kemudian itu je lah RM1,000 kau sedekah seumur hidup, kau tak bersabar dalam nak membuat kebaikan. Kau dapat elak 1 kali kejahatan, tapi tak mampu nak elakkan kejahatan berkali-kali, tak dapat. Kau nak solat, okeylah subuh hari ni kita subuh warrior pergi ke masjid, esok lusa dah tak dapat dah. Sabar tadi tak ada. Dan juga of course lah, nak bersabar kena ada ilmu. Sabar je memanjang ilmu tak ada, tak jadi juga. Okay? Semayang sepanjang malam daripada pukul 12 sampai pukul 6, kemudian masuk pukul 6 kita tidur. Sebab apa? Aku dah banyak dah solat hari ni. Ilmu tak ada. Ilmu yang mana? Bagi Nabi SAW bersabda, beritahu kepada sahabat, lupa dah siapa dia beritahu, solat sebelum subuh itu lebih baik dari segala isi bumi. Solat subuh berjemaah seperti solat malam sepanjang malam. So ilmu tadi. So kita yang tak ada ilmu, bukanlah kata salah. Kita solat sepanjang malam sampai pukul 6, sebab dah penat kita tidur, skip subuh. Itu wajib, yang tadi tu sunat. So ilmu penting untuk tahu ke mana jalan yang kita nak ikut, dan sabar akan bawa kita ke arah disiplin tadi. So pegang 2 benda ni dalam hidup kita, insyaAllah akan bawa kita ke matlamat kita lah, Jannatul Firdaus. Tapi kehidupan kita sama juga. Dalam nak menguruskan kewangan, ilmu, kesabaran kena ada. Kalau tak ada ilmu kan, itu yang masuk ke skim yang bukan-bukan. Sabar memang sabar. Cerita pasal sabar tadi kan. Ada yang masuk ke QM lah, masuk ke Xbox lah. Sekarang tak dapat duit. Gori cakap kena bersabar nak dapat hasil. Okeylah aku sabar lah. Kau nak bersabar dengan benda yang menipu, tak jadi. Kena ada ilmu juga dekat situ. So dalam hal ni pegang 2 benda, ilmu dan juga kesabaran. So untuk ilmu, saya kongsikan video saya, ada YouTube channel, ada juga buku-buku yang kalian boleh tekan beg kuning. Itu untuk tambah ilmu dalam diri kita. Memenuhkan ilmu di kepala.
Memenuhkan ilmu di kepala, itu melibatkan bacaan, jambatan ilmu. Nak memenuhkan ilmu di dada, itu melibatkan kesabaran. Ini memang mahal. Tak semua orang ada. Sekarang ni dunia AI, dunia semua benda boleh search, maklumat di ujung jari. Semua orang boleh penuhkan ilmu di kepala, tapi tak semua boleh penuhkan ilmu di dada. Yang ini ilmu ataupun pengalaman yang aku dapat dari arwah nenek wahai aku. Dia ajar macam ni lah. Nenek tak pergi kelas banyak, tak reti nak masuk ke kelas mana-mana, tak reti nak berbahas, nak berdebat, semua tak tahu. Tapi mana ilmu yang baik nenek tahu, itu semua nenek amalkan. Itu je. Kita nak tahu semua benda dalam dunia. Ada yang sampai ke tahap yang mana nama malaikat yang tanya kita dalam kubur, okay fine, dia tahu. Nama ular yang akan membelit kita dalam kubur pun dia tahu juga. Pokoknya lah banyak ilmu dia tadi. Tapi satu pun dia tak amalkan. So dia tak ada kesabaran dalam diri dia, tak mampu nak menjadikan ilmu tu penuh di dada. So akhirnya tersia-sia lah. So ilmu yang tak dimanfaatkan sia-sia, betul? Imam Ghazali sebut ilmu yang tak diamalkan sia-sia. Amal tanpa ilmu kerja gila. So tak nak buat dua-dua benda ni. Kita nak buat dengan kebaikan, okay? Ilmu dan juga sabar. So balik semula ke cerita pasal 1000 yang pertama tadi, 4 angka yang pertama tadi. So nak capai, kalau kita simpan RM1 sehari, 3 tahun kita akan capai. RM2 sehari, 2 tahun akan capai. Kita simpan RM3 setiap hari. Sebulan dalam 100 lebih kurang, RM90 macam tu. Dalam tempoh setahun pun boleh dapat 1000 yang pertama. So sekarang tanya diri kau masing-masing. Kau boleh simpan RM1, RM2 atau RM3 setiap hari? Itu yang akan menjadi indikator kepada kita berapa lama tempoh yang kita akan dapat. Ini yang paling simple, yang paling rendah saya bagi. Akan orang kata, bang, dia gaji RM5,000 sebulan, boleh dah dapat RM1,000. Lah, itu gaji dia, silakan. Kita cerita pasal diri kita sekarang ni. Fokus pada diri kita. Sebab sasaran menjadi bangsa namangka ni melibatkan semua. Bukannya dia bangsa namangka, aku tak. Kita nak sibuk nak gaduh antara kelas kan. Dia T10 lah, T15 lah, T20, kita B40. Tak nak. Sebab akhirnya, kalau dia dapat, dia untung. Kita dapat apa? So, kita fokus pada diri kita sekarang ni. Okay? Dan bila kita dah capai 1000 yang pertama, kita nak ajak orang lain pula untuk menjadi bangsa namangka. Itu keindahan dalam agama kita juga lah, untuk agama Islam terutamanya. Kita buat satu kebaikan, ajak orang lain membuat kebaikan yang sama, insyaAllah kita pun akan dapat pahala yang seumpamanya. Kalau kita kenal ada orang tengah puasa, contohlah ada orang tengah puasa, kita tengah menyimpan duit nak capai 1000 yang pertama. Kau tahu dia puasa, kau belanja dia makan, kau dapat pahala dia puasa. Dan pahala dia tak berkurang pun. So itulah, kita nak terus menerus mengajak orang membuat kebaikan dalam hidup tadi, insyaAllah. Amar ma'ruf, nahi munkar. Okay? So dah 1 jam dah kita live, 40 minit Alhamdulillah. So tak nak live dah lama sebab aku nak morning walk pula dekat sini. 8.30 dah panas dah ni. InsyaAllah ada kesempatan kita sambung lagi perbincangan kita. But no worry, untuk rakan-rakan yang baru saja terjumpa dengan live ni, InsyaAllah saya akan save video ni masuk dalam YouTube channel kita, Financial Gori. So nanti saya akan save, saya akan post. Kalian boleh tonton semula ulangan. Dengan tajuk kita hari ni, bagaimana nak mencapai 4 angka 1000 yang pertama, insyaAllah. Thank you Adam Lokman, thank you juga rakan-rakan lain. So sambil-sambil kau like tu, nak habiskan juga. Boleh tahu jadual live tuan, memang tidak ada lah aku ni buat jadual live. Sebenarnya jadual live ni dia bergantung kepada masa. Sepatutnya malam tadi saya ada live. Tapi sebab semalam aku pergi ke Penang dengan Sungai Petani, pada masa settlekan beberapa kerja sikit. So balik semalam dah pukul lewat lah. Semalam dah sampai maghrib. So solat siap isyak semua, aku cakap wah dah tak larat lah, tidur lah. So pagi ni kita kena bangun dengan segar lah kan. So sebelum pergi morning walk, saya start buat live dulu. Esok aku dekat KL. So mungkin tak ada live. Ahad, kalau esok balik ke sini, Ahad pagi mungkin ada live. Isnin aku ada dekat Betong. So mungkin tak tahulah ada live ke tak. Kalau ada wifi boleh live kat sana kan. So itulah. So saya tak boleh nak kata lah jadual bila. Cuma saya boleh maklumkan yang nak tahu macam live ke tidak, kalian boleh jadi members. Dah jadi members, nanti boleh request masuk dalam grup Tele Community Bangsa Namangka. Search dekat Telegram, tulis Community Bangsa Namangka. Nanti request, insyaAllah masuk dekat situ Ataupun siapa yang dah jadi members, bila kita live pun nanti kalian akan dapat notification juga. Dekat dalam TikTok ni dia akan bagi nanti. Okay. So sebagai penutup, boleh tak sama-sama yang ada dalam live ni, nak bantu live ni untuk naik lagi ranking. Sekarang kita berada dalam Liga C1. So kita nak pergi ke Liga B5 pula yang seterusnya. So cara dia bagaimana, kalian kena bantu untuk berkongsi gift lah. Dia tak ada cara lain lah. Macam tu je cara yang TikTok suruh buat tadi So kita perlukan 2-3 orang yang berkongsi gambar kucing dekat sini. So siapa ada rezeki lebih, kalian boleh kongsi gambar kucing dekat bawah ni insyaAllah. So nanti dapat kucing ni, dia akan push lah untuk naik lebih FYP. Thank you kepada Adam Luqman atas perkongsian rezeki dekat situ.
So saya pun nak akhiri dah perbincangan kita dekat sini. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan surah Wal-Asr dan juga tasbih kafarah. Kita doakan semoga Allah Ta'ala berkatilah kita punya perbahasan ataupun perbincangan pada pagi ini dan mendapat redha dia lah. Antara cara nak masuk syurga adalah mendapat redha ilahi. Dan antara yang diredai adalah perkongsian ilmu, majlis ilmu. Tapi aku tidak katakan ini seperti majlis ilmu dekat masjid. Itu level lain lah kan. Kita buat live TikTok kat rumah je. At least adalah sikit ilmu dekat situ insyaAllah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. So insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi. Salam kewangan berhemah, salam wawasan 2030, salam kemerdekaan kewangan untuk anda semua bangsa dan mangsa. Azrai Muhammad, Financial Gori Mutaniri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.